Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 akan berkongsikan tentang penggunaan vape dalam kalangan remaja. Di dalam video ini, terdapat 6 isi penting yang kami akan kongsikan. Sebagai pendahuluan, rokok elektronik atau vape menggunakan pengawet berkuasa bateri untuk menghasilkan sesuatu aerosol daripada cecau yang berperisa khas yang disentuh penggunanya untuk mendapat rasa seakan mengisap rokok tanpa membakar sebaran tembakau. Perbincangan isu utama kajian iaitu penggunaan vape yang dikaitkan dengan falsafah, FPN dan rukun negara. Berdasarkan falsafah pendidikan negara, Malaysia merancang dan berusaha demi melahirkan sesuatu masyarakat dengan rakyat yang berakhlak mulia. Tetapi, penggunaan vape dan falsafah negara bertentangan antara satu sama lain sebab untuk jadi seorang yang berakhlak mulia, kita haruslah menjauhi diri sendiri daripada perkara-perkara dan amalan yang tidak baik, termasuklah menggunakan vape. Seterusnya, kita melihat kepada pandangan terhadap aliran pemikiran utama tentang isu penggunaan vape dalam kalangan remaja dalam pelbagai aliran falsafah. Dalam konteks ini, kita berkaitkan dengan 4 aliran falsafah dan yang pertama sekali ialah idealisme. Idealisme mementingkan fikiran, jiwa, dan kerohanian seseorang itu. Ia amatlah penting bagi seseorang remaja untuk mempunyai fikirannya sendiri supaya mereka tidak bertindak bagai lembu di cucuk hidung dan mempunyai sifat rasional dan kebolehan untuk menentukan betul atau salah setiap perkara. Aliran falsafah yang kedua ialah realisme. Realisme bermaksud manusia hanya melihat alam kebendaan sebagai realiti. Oleh itu, manusia haruslah bertindak mengikut kebenaran dan perlu jelas bahawa bolehkah sesuatu benda itu memberi keburukan kepada kita dalam realiti. Aliran falsafah yang ketiga, pragmatisme, menunjukkan pengalaman manusia akan digambarkan dalam realiti. Dalam konteks ini, manusia mempunyai pengalaman seperti rokok sebelum kewujudan vape. Oleh itu, remaja haruslah mengetahui keburukan dan kebaikan sesuatu menerusi pengalaman orang yang sebelum membuat keputusan untuk mencuba sesuatu yang baru. Aliran falsafah yang keempat ialah eksistensialisme. Eksistensialisme ini mengatakan manusia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk menetapkan matlamat dan membuat keputusan yang bebas. Bagi isu penggunaan vape, aliran falsafah ini tidak boleh digunakan kerana kita jelas mengetahui bahawa vape ialah sesuatu yang berbahaya. Punca penggunaan vape. Penggunaan vape dalam remaja adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pengaruh rakan sebaya. Remaja masih berada di tahap umur yang kurang berfikiran matang dan mudah dipengaruhi oleh orang ataupun persekitaran di sekeliling mereka. Selain itu, ibu bapa juga terlalu memanjakan anak. Remaja melakukan perkara negatif seperti menghisap vape tanpa rasa ketakutan dan kekesalan. Kemudian, pemikiran ingin cuba. Remaja mempunyai keinginan untuk mencuba perkara baharu dan sering ikut jejak rakan di sekeliling mereka. Tambahan pula, remaja sering mempunyai tanggapan yang salah kerana mereka sering beranggap bahawa vape adalah lebih sihat dan selamat berbanding dengan rokok. Akhir sekali, penggunaan vape dalam remaja adalah disebabkan oleh perkembangan media sosial. Remaja akan dipengaruhi oleh iklan yang terdapat dalam media sosial yang menunjukkan kehidupan penuh gaya apabila mereka menghisap vape. Penggunaan vape dalam kalangan remaja akan banyak membawa kesan buruk kepada individu, keluarga, masyarakat, malah negara. Kesan buruk yang pertama yang diakibatkan oleh penggunaan vape dalam kalangan remaja termasuklah ia akan menjejaskan kesihatan remaja diri. Hal ini disebabkan oleh
Pengambilan nikotin yang berlebihan akan membawa kepada penyakit barah, malah kematian. Kesan buruk yang kedua ialah ia akan menjejaskan kesihatan keluarga kita juga. Keluarga kita juga mungkin akan menghisap asap rokok terpakai dan meningkatkan risiko keluarga untuk menghadapi penyakit yang berkaitan dengan saluran pernafasan. Kesan buruk yang ketiga ialah ia akan mewujudkan belia yang tidak sehat. Remaja yang menggunakan vape akan menjejaskan imej negara kita. Bukan itu sahaja, negara kita juga akan menanggung kos rawatan yang amat tinggi. Menurut statistik, kerajaan kita terpaksa untuk menanggung beban kos rawatan sebanyak 7 bilion ringgit menjelang tahun 2025 akibat penggunaan rokok atau vape dalam kalangan masyarakat. Kesan yang kelima ialah penggunaan vape ini akan meningkatkan kadar kematian negara kita. Hal ini kerana kesihatan perokok akan dijejaskan, malah akan meningkatkan kadar kematian negara. Seterusnya, saya akan membentangkan cadangan cara menangani isu penggunaan vape dalam kalangan remaja. Kami mendapati pantauan sebagai amat penting untuk menangani isu ini. Peranan terbesar dalam sebuah sistem perpuluhan terletak di atas si penjumpa dan mereka berperanan untuk memantau tindakan dan pilihan yang dilakukan oleh anak-anak mereka agar mereka tidak melakukan kesilapan. Di dalam konteks penggunaan vape, ibu bapa hendaklah memantau pergaulan anak-anak mereka agar mereka tidak terjebak dengan individunya menggunakan vape dalam aktiviti harian mereka. Di samping itu, mereka hendaklah memastikan bahawa media sosial anak-anak mereka tidak mengikuti segala bentuk media yang promosikan penggunaan vape, dan akhir sekali mereka hendaklah memastikan pembelajaran anak-anak mereka bersih daripada segala produk yang berkaitan vape. Seterusnya, kami juga mendapati guru kaunseling amat berperanan dalam menangani isu ini. Hal ini kerana guru kaunseling berperanan untuk membimbing remaja untuk membentuk empati yang sehat dari segi fizikal dan rohani, dan seterusnya ini membawa kepada isu kita, iaitu untuk mengenai isu penggunaan vape. Guru kaunseling hendaklah memberikan bimbingan dan nasihat kepada remaja-remaja yang mula bertindak dengan penggunaan vape dan memberi tahu mereka mengenai kesan buruk penggunaan vape, dan seterusnya menasihati mereka untuk berhenti. Guru-guru kaunseling hendaklah mempergiatkan usaha-usaha mereka untuk memberitahu dan menyedarkan remaja bahawa vape ini hanyalah mendatangkan keburukan semata-mata. Seterusnya, kami mendapati bahawa penguatkuasaan undang-undang amat penting. Hal ini kerana apabila penguatkuasaan undang-undang berkaitan dengan penjualan vape dilaksanakan, pengguna-pengguna di kalangan remaja di bawah umur dapat diperhentikan. Hal ini kerana dengan undang-undang, penjual tidak boleh lagi menjual vape kepada remaja di bawah umur dan seterusnya menurunkan jumlah vape di kalangan remaja di bawah umur. Akhir sekali, kami ingin mencadangkan bahawa kempen kesedaran dan amalan hendaklah dilaksanakan dari peringkat sekolah sehingga ke peringkat nasional. Produk-produk berkaitan vape hendaklah disertakan bersama amaran. Hal ini kerana untuk membina kesedaran kepada pengguna vape bahawa vape ini hanya mendatangkan kesan negatif sahaja dan ianya akan berlautan dalam jangka masa panjang. Seterusnya, kempen kesedaran hendaklah dilaksanakan sehingga ke peringkat nasional. Hal ini boleh bermula dari kempen kesedaran di peringkat sekolah sehingga ke dalam bentuk seperti iklan-iklan kesedaran di televisyen nasional. Itu sahaja dari kumpulan kami mengenai cadangan cara menangani isu penggunaan vape dalam kalangan remaja. Untuk kajian soal selidik pula, kami telah melakukan dan mengedarkan sebuah borang soal selidik Google Form bermula sejak 15 April 21 sehingga 25 April 21. Sepanjang Google Form ini diedarkan, sebanyak 44 responden telah menjawab soal selidik kumpulan kami. Soalan pertama yang kami tanyakan adalah mengenai umur mereka. Sebanyak 86
98.6% merupakan responden yang berusia di lingkungan umur 18 sehingga 24. 91.9% merupakan responden dari lingkungan umur 17 dan ke bawah, dan hanya sebanyak 2.3% merupakan responden dari lingkungan umur 25 tahun sehingga 34 tahun. Untuk soalan kedua, kami menanyakan adakah responden pernah dengar atau lihat mengenai penggunaan vape. Sebanyak 97.7% responden mengatakan ya, dan sebanyak 2.3% responden mengatakan tidak. Untuk soalan seterusnya, kami menanyakan sama ada responden pernah menghisap vape ataupun merupakan seorang penghisap vape. Sebanyak 93.2% mengatakan tidak dan sebanyak 68% mengatakan ya. Soalan keempat pula menanyakan sama ada responden pernah ternampak remaja di sekeliling mereka menghisap vape. Sebanyak 81.8% responden menyatakan ya dan hanya sebanyak 18.2% responden mengatakan tidak. Untuk soalan seterusnya, kami menanyakan apakah pendapat anda sebab utama penggunaan vape dalam kalangan remaja? Untuk soalan ini, kami memberikan beberapa pilihan. Pilihan yang mendapat jawapan terbanyak adalah pilihan pemikiran ingin cuba, mendapat 81.8% responden, dan pengaruh rakan sebagainya juga mendapatkan 81.8% responden. Untuk pilihan kedua terbanyak, responden memilih supaya remaja kelihatan bergaya. Jawapan ini mendapat sebanyak 54.5% jawapan daripada responden, dan yang seterusnya dapat mengurangkan stres, mendapat 43.2% jawapan daripada responden, mendapat lebih kasih sayang, mendapat hanya sebanyak 2.3%, sama juga dengan merupakan sikap biadab, juga mendapat 2.3%. Untuk soalan ini, kami membenarkan responden memilih lebih daripada satu. Untuk soalan terakhir pula, kami menanyakan pada pendapat anda, adakah anda berpandangan bahawa penggunaan vape adalah lebih sihat dan selamat berbanding dengan rokok? Sebanyak 15.9% responden menyatakan ya dan 50% responden menyatakan tidak. Di samping itu, terdapat 34.1% daripada jumlah responden kami mengatakan tidak pasti. Itu sahaja dapatan kajian kami berdasarkan Google Form yang telah diedarkan. Untuk bahagian kesimpulan pula, kami mendapati bahawa tajuk penggunaan vape dalam kalangan remaja menunjukkan bahawa penggunaan vape hanyalah menjurus kepada kesan-kesan negatif sahaja. Seterusnya, penggunaan vape dalam kalangan remaja juga banyak bercanggah dengan aliran-aliran falsafah kerana ini tidak mendatangkan manfaat kepada remaja. Seterusnya, kami juga mendapati penggunaan vape dalam kalangan remaja juga mendatangkan bahagia dan impak negatif kepada ahli keluarga dan juga negara. Malah hal ini juga banyak memudaratkan kesihatan rohani dan fizikal pengguna. Akhir sekali, langkah-langkah penjagaan penggunaan vape dalam kalangan remaja hendaklah dipergiatkan di peringkat keluarga, institusi pendidikan dan sehingga ke peringkat nasional. Itu sahaja kesimpulan yang kami dapat menerusi tajuk ini.